Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey geng, hari ni aku nak bawa hujah isu Melayu hilang di atas muka bumi. Itulah yang diulang-ulang oleh kepimpinan Parti Bersatu, kepimpinan siapa dia? Din Sembab, Din Tompok, Din Kemaruk Kuasa, Kemaruk. Sekarang ni kita boleh tengok. Din Tompok ni sekarang dia dah diam dah. Muhyiddin Yassin ni sekarang ni dia dah diam, dia dah mati akal, dah 5 orang budak-budak dia dah tinggalkan dia bagi sokongan kepada kerajaan hari ini, dan ahli Parlimen Bukit Gantang, orang yang terakhir, orang yang kelima bagi sokongan terhadap Anwar Ibrahim, dah 3 kali dia buat sidang media dan memperjelaskan kepercayaan dia terhadap Anwar Ibrahim. Kenapa dia bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim? Sebab dia nampak jelas apa yang diusahakan oleh Anwar Ibrahim, apa yang dia bangga dengan usaha-usaha Anwar Ibrahim, apa yang dia tekad, dia nampak yang jelas. Anwar dah buka peluang, tapi kesombongan daripada puak-puak Perikatan Nasional ni, terutama kepimpinan Perikatan Nasional ni, terlalu sombong, bongkak, kemaruk kuasa, nak tumbangkan kerajaan, nak tumbang, tak mau mai berunding, menyeksa. So baru-baru ni pun Muhyiddin Yassin ada keluarkan satu kenyataan, Melayu hilang kuasa di atas muka bumi ni. Nanti nak buat persempadanan lah, itulah, inilah. Kalau di dalam sidang parlimen tak dibincangkan soal persempadanan, tak payah sembang di luar. Sebab benda tu tak akan berlaku. Kalau dah dibincangkan di dalam sidang parlimen dan dah ada undian, barulah kita rakyat di luar ni, barulah berbicara soal persempadanan. Kan? Daripada tak ada hujah nak berpolitik. So, mainkan benda-benda yang belum tentu kerajaan nak buat. Mainkan isu-isu yang tak masuk akal. Mainkan itu, mainkan ini. Untuk apa? Untuk nak memburukkan kerajaan. Sedangkan zaman mereka memerintah lagi teruk, lagi laknat daripada zaman kerajaan hari ini. Kerajaan hari ini duk kena perbetul balik segala kerosakan, kehancuran yang dibuat oleh mereka. Hutang negara 1.5 trilion. Apakah plan untuk mereka nak bayar hutang kalau mereka memerintah? Anwar Ibrahim dah 1 tahun memerintah negara kita. Dengan keyakinan, kekukuhan, kestabilan politik hari ini, kalau mereka memerintah, hutang naik 3-4 trilion lah geng. Aci tengok, aci lah. Mesti punya. Sebab mereka tak ada plan. Mereka tak tahu. Mereka tak nampak seperti mana yang Anwar Ibrahim buat. Itu pun mereka tak puji apa yang diusahakan oleh Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Jadi itulah, jom aku nak bawa dengan hampa sama-sama. Jom kita dengar apa yang diperkatakan oleh sahabat Zuhilmi Zainal. Jom sama-sama kita dengar. Un, ni aku nak cerita dengan kau. Senang sangat kau ni kena bodoh, kena jadi bangang dengan pimpinan-pimpinan kau ni. Muhyiddin Yassin cakap apa? Jikalau ada persempadanan semula, maka Melayu akan hilang kuasa. Pertama aku nak cakap, yang hilang kuasa tu siapa? Melayu mana? Yang hilang kuasa tu Melayu engkau yang hilang kuasa. Dia sebab engkau pun dapatkan kuasa, engkau duduk di tahta, engkau dah jadi sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-8 dengan cara tebuk atap. Bukan cara demokrasi, bukan dipilih oleh rakyat. Bukan kau melalui jalan pilihan raya utama. Engkau buat langkah kau sendiri dengan geng-geng semburit. Kan? Kau angkat semburit punya martabat. Kau jadikan semburit itu Menteri Kanan. Inilah azab Allah bagi dekat kau. Dan geng-geng Perikatan Nasional ini jugalah yang berikan semburit dan juga geng-geng dia tempat. Bagi dia kursi. Bagikan dia jadi pengurusi negeri. Jadikan semburit ni ketua pembangkang. Geng-geng ini jugalah. Sekarang kau cakap apa? Melayu hilang kuasa kalau ada persempadanan semula. Bagi otak sikit. Aku cerita dengan kau lah, pakai otak boleh tak dia sebab? Ataupun sebenarnya kau tahu, tapi kau saja nak main sentimen 3R. Kau saja nak gunakan atas nama bangsa itu petik. Hilang kuasa Melayu. Din, janganlah bangsat sangat otak kau ni. Apa bodoh sangat. Fikirlah, fikir. Macam mana anak buah tak bodoh? Rupanya bos pun bodoh. Ni lah aku bagi contoh dekat kau, bagi kau senang faham. Orang bongok macam kau ni mungkin tak faham lah. Tapi aku terpaksa beri penerangan supaya kau ni faham. Kau tengok sendiri. Dekat Parlimen Lenggong, pengundi yang ada dekat Lenggong lebih kurang seramai 36,950 orang bagi satu parlimen di P55 Lenggong. Yang kena ingat Lenggong ini dimenangi oleh Barisan Nasional bersama dengan Kerajaan Berpaduan. Dan yang menang adalah Dr. Samsul Anwar Nassaroh yang sekarang ni menjawat jawatan sebagai Timbalan Menteri di KDN. Dia lebih kurang 36,900 Okey. Sekarang ini bandingkan pula dengan negeri Selangor. Engkau boleh tengok dekat negeri Selangor kita pergi dekat P102 Bangi. Yang dekat sini kau boleh tengok berapa ramai pengundi dia. 303,430 orang pengundi pada tahun 2022.
Kenapa kau ambil tadi ini? Sebab dua-duanya kerajaan dua-dua berada dalam kerajaan. Yang kursi Bangi ini dimenangi oleh Syahrezan bin Johan daripada Pakatan Harapan. Yang satu Barisan Nasional, satu lagi Pakatan Harapan. Okey. Tanggungjawab sebagai seorang ahli parlimen untuk menyantuni pengundi-pengundi dia dan juga rakyat di kawasan tersebut. Ini hanya nombor yang keluar, orang yang boleh mengundi tau. Bukannya rakyat lagi, bukan cerita pasal anak-anak satu keluarga tu, katalah suami isteri tu pengundi dekat situ, dekat parlimen tersebut, mempunyai 3 orang anak. Atau busuk-busuk kita ambil lah 2 orang anak. Patutnya kena kali 2 lagi, berapa orang lagi kat situ. Sebagai seorang ahli parlimen, dia servis ataupun perkhidmatan dia terhadap jiwa yang ada. Termasuklah anak-anak di bangku sekolah pun perlu diambil tahu oleh ahli parlimen di kawasan tersebut. Andai katalah contohlah peruntukan sebanyak 4 juta ringgit setahun di sebuah satu parlimen. Peruntukan tersebut bukan daripada berapa ramai orang dekat kawasan kau. Peruntukan tu dibagikan sama rata. Dekat Lenggong 4 juta, dekat Bangi pun 4 juta. Kita bercerita adil lah. Adakah adil? Kalau di Lenggong itu yang mempunyai pengundi seramai 36,950 dan dia dapat 4 juta, nak dibandingkan dengan Bangi yang pengundi dia seramai 303,430 dapat kita bandingkan sama-sama. Sini pun dapat 4 juta, sini pun dapat 4 juta. Adakah adil untuk penduduk di Bangi? Itu baru kita cerita pasal pengundi. Cakap kalau cerita pasal anak-anak dia lagi, bantuan back to school, berbagai lagi bantuan. Harus diingat bukan semua orang kaya duduk Selangor ni, bukan semua kaya pun. Masih ada segelintir daripada keluarga-keluarga yang masih lagi memerlukan bantuan daripada ahli parlimen dan juga kerajaan. Jadi bukankah sepatutnya parlimen itu dipecahkan? Dibahagikan. Kalau kata satu parlimen daripada 300,000 tu, kalau pecah 3 pun masih lagi 100,000 satu parlimen. Nak dibandingkan dengan Lenggong baru 36,000 tadi tu, jauh bedanya, jauh bezanya. Kena ingat, dalam 300,000 tadi tu bukannya ada Cina semata, ada juga Melayu, ada India, ada bangsa lain, ada Sing dan juga bangsa-bangsa lain yang layak dan mereka merupakan warga negara kita yang boleh menentukan siapakah parti yang boleh memerintah negara ini. Tapi Din Sembak apa dia cakap? Oh, Melayu hilang kuasa lah, kau tak fikir masalah rakyat ke? Itulah kebodohan kau ni. Kau takut pasal apa lagi banyak kursi tu di Selangor, lebih banyak kursi pecahan di Selangor, kau merasakan kau akan makin ketinggalan kursi kau. Inilah kata bangsat, engkau memikirkan tentang kemahuan diri engkau sendiri. Dan ahli-ahli parlimen maupun yang berada dengan pembangkang ni, bodoh. Cubalah kau fikir daripada sudut yang positif. Cubalah kau fikir tentang masalah rakyat ni harus diselesaikan. Tiap ahli parlimen bukan service by perimeter. Bukan pasal berapa besar kawasan kau, tetapi berapa banyak jiwa yang berada di kawasan itu. Kalau nak kira berapa besar perimeter, bagi menang kat Sarawak lah. Sarawak lagi besar perimeter dia bagi setiap ahli parlimen. Tetapi adakah sama nilai jiwa yang ada di perimeter tersebut? Seperti mana yang berada di Selangor. Ini baru Bangi aku cerita. Damansara 200,000 lebih. Sungai Buloh hampir 200,000. Gombak, Ampang, banyak lagi. Di kawasan-kawasan parlimen di dalam negeri Selangor yang patut dirombak dan juga dirubah. Ini semua perlu diperhalusi semula. Kesianlah nasib rakyat. Dengan peruntukan yang sebegitu, bahagikanlah. Itu baru kita bagi kepada pengundi. Belum lagi kita cerita kepada anak-anak kecil yang di bangku sekolah rendah, yang di bangku sekolah menengah, yang ingin memasuki sekolah pra-persekolahan, tadika. Tapi ahli-ahli parlimen daripada pembangkang masih lagi bodoh, masih lagi bangang, masih lagi nak memainkan isu-isu ini dan dipolitikkan dan menggunakan ini sebagai batu loncatan bagi menaikkan amarah orang-orang Melayu dengan mengatakan Melayu akan hilang kuasa jika buat persebaran semula. Maka berhentilah bermimpi, Din Sembah. Hadapilah realiti. Ini yang kita perlukan. Sebagai seorang pemimpin yang lama yang sini, harusnya kau lebih faham bahawanya ahli parlimen berkhidmat dan bertanggungjawab terhadap jiwa-jiwa yang berada di bawah parlimennya. Bukannya apa besar kawasan. Berhentilah memainkan agenda-agenda bangsat, agenda-agenda 3R, agenda-agenda yang kau rasa boleh menguntungkan kau sendiri. Dan aku memandang ini sebagai satu perkara positif di mana jikalau ada penambahan parlimen, sudah pasti akan ada penambahan DUN juga. Maka disebabkan oleh undi 18 yang menyebabkan pengundi-pengundi baru, pengundi-pengundi muda khususnya bertambah ramai, maka haruslah diketengahkan calon-calon muda, calon-calon baru, calon-calon segar dan calon-calon yang bertenaga dapat ditampilkan dan ditonjolkan oleh pimpinan-pimpinan yang di atas. Bukankah itu peluang baru kepada orang-orang muda juga? Orang-orang muda sekarang ini pun boleh memimpin. Orang-orang muda sekarang ini pun boleh berhujah, boleh berbicara, malahan mereka lebih cakna dengan isu semasa.
Inilah peluang untuk orang muda lebih bersinar. Bukan harapkan sekor ataupun seketul dua yang ada dalam parlimen itu akhirnya dia sendiri terpalit dengan kes rasuah. Dia sendiri terpalit menjadi kluster mahkamah. Orang muda lain dalam rakyat Malaysia ini juga, dalam Malaysia ini juga, ramai yang boleh jadi ahli parlimen. Ramai yang boleh jadi adun. Inilah peluang kita orang muda. Jangan biarkan dinosaur-dinosaur ini terus bermahajalela dalam ni. Sudah masanya untuk kita melakukan transformasi, reformasi negara ini, khususnya dari segi bahagian eksekutif negara kita. setuju. Hanya geng-geng Din Sembab, Perikatan Nasional, pengkhianat nasional ini saja yang saja nak mainkan ini, dan aku tak nampak mereka nak beri peluang kepada orang muda. Maka sedarlah, untit, anak-anak engkau, anak-anak Din Sembab, dan juga penjilat-penjilat semurid, dan akuilah sebenarnya kau goyang persempadanan semula ni pasal kau takut. Makin jauh kursi kau nak kejar, makin banyak kursi kau nak dapatkan untuk kau tebuk atap, untuk kau memerintah kerajaan ini. Padahal kau sendiri tahu, semakin hari semakin kukuh kerajaan ini yang dibina oleh Duli Hama Mula yang di-Pertuan Agong dan diterajui oleh PMX. Janganlah hanya kau orang ni nak tebuk atap, nak buat kerja-kerja kotor, kerja-kerja hina, hanya ingin memuaskan nafsu serakah politik engkau. Padahal kita di sini mengembeling tenaga untuk memastikan maruah negara kita, dan Datuk Seri Anwar mahukan negara kita kembali sebagai harimau Asia. Okey, alhamdulillah. Cuba hampa tengok. Depa ni takut. Jujur cakap, puak-puak ni takut. Hakikatnya depa takut, depa gundah gulana, hara. Oh, dia apabila persepadanan ni dibuat, dia nak burukkan kerajaan, dia nak takut-takutkan orang Melayu kita dengan DAP. Kan? DAP takkan mampu punya, babe. DAP hari ni, baru-baru ni pilihan raya tahun lepas boleh dapat 40 kursi tu pun, boleh dapat 40 kursi sebab Pakatan Harapan. Sebab Pakatan Harapan, kalau tanpa Pakatan Harapan, DAP takkan dapat, babe. Jangan mudah memperbodohkan, mempergunakan pemikiran rakyat-rakyat yang untit-untit dekat bawah. Tak kira lah yang pakai serban ke, yang pakai purdah ke, yang pakai tudung labuh ke. Jangan memperkudakan mereka, jangan mempergunakan mereka. Rakyat pun ada akal. DAP kalau tak ada bersama dengan Anwar Ibrahim, tak ada bersama dengan Parti Amanah, mereka takkan dapat 40 kursi tu. Janganlah mudah memperbangangkan otak orang-orang lain. DAP tu pun, dia sebagai parti politik dia sama aja seperti parti PAS. Manusia yang buat, ROS yang meluluskan. Janganlah duk memperbodohkan rakyat, nanti DAP tapau semua, DAP itu, DAP ini. Mustahil. Lainlah kalau yang di-Pertuan Agong kuasa Raja-Raja Melayu dah tak ada dekat atas muka bumi Malaysia, baru hang boleh sembang soal-soal ni. Faham tak? Walaupun DAP menang tara mana pun, baru ni isu yang Lim Kit Siang keluarkan kenyataan kata orang Cina pun boleh bukan Melayu pun boleh jadi Perdana Menteri. Itu memang mengikut perlembagaan. Kenyataan tu kami pun tidak bersetuju. Tapi kalau mengikut perlembagaan undang-undang yang dah ada puluhan tahun, memang boleh. Siapa-siapa boleh jadi Perdana Menteri. Tapi yang akan meluluskan, yang akan melantik, yang akan bersetuju Perdana Menteri, orang Melayu ke, orang bukan Melayu ke, Raja-Raja Melayu dan juga yang di-Pertuan Agong. Itulah orang yang terakhir. Nak gubal apa-apa dekat atas muka bumi Malaysia ni, tanpa persetujuan yang di-Pertuan Agong, walaupun dah dapat 2/3 kelulusan di Parlimen, tanpa persetujuan yang di-Pertuan Agong takkan berlaku. Jangan mudah memperbodohkan rakyat. Jangan mudah spin ataupun memperkudakan pemikiran-pemikiran rakyat. Kalau 2/3 ataupun 190 ahli parlimen di dalam Dewan Parlimen yang menyokong sesuatu usul itu, sesuatu dasar baru yang nak bawa, tapi yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu tidak bersetuju, takkan berlaku. Jangan mudah memainkan pemikiran rakyat. Jangan mudah memperbodohkan rakyat. Yang di-Pertuan Agong, dia ada penasihat dia. Dia ada rakan-rakan dia ataupun kerabat-kerabat dia, Raja-Raja Melayu yang macam di dalam negara kita. Dia ada TYT atau lantikan yang di-Pertuan Agong. Dia ada ni agung-agung sultan-sultan ni, dia ada penasihat mereka masing-masing. Janganlah mudah memperbodohkan rakyat. Kalau itu adalah satu keperluan rakyat, yang di-Pertuan Agong, Raja-Raja Melayu bersetuju lah.
Kalau tidak menguntungkan rakyat dan tidak menguntungkan negara, mereka takkan setuju. Ini persepadanan seperti mana tadi ahli parlimen dekat Parlimen Lenggong dengan Parlimen Bangi. Beza 200,000 lebih perbezaan. Tapi peruntukan yang sama 4 juta ringgit. Adil ke tak adil? Rumah kalau contoh macam kita nak, itu mengikut individu, manusia yang boleh mengundi, pengundi. Bayangkan kalau mengikut rumah, kalau kena banjir ke apa ke, Bangi of course lah rumah lagi banyak. Berbeza dengan Lenggong. Jadi kalau contoh macam kita ambil satu parlimen 100,000 orang. Jadi dekat Parlimen Bangi boleh pecah 3. Jadi inilah sedikit perkongsian kau. Janganlah mudah manipulate. Janganlah rakyat-rakyat yang di bawah, janganlah mudah memperbodohkan rakyat. Ni rakyat-rakyat di bawah ni penyokong-penyokong untit-untit lebay-lebay hak yang duk pakai perubdah apa semua. Janganlah mudah diperbodohkan oleh kepimpinan Perikatan Nasional. Mereka akan buat apa saja, mereka akan tunggang apa saja untuk nak memburukkan kerajaan hari ini. Sedangkan setiap tindakan-tindakan kerajaan semua mendapat nasihat daripada penasihat-penasihat semua. Janganlah mudah diperbodohkan oleh YB Viral ke, Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, kepimpinan Perikatan Nasional, macam macai hak di bawah ni, walaun tid apa semua hak di bawah ni, papa-papa gomo apa semua ni, jangan mudah diperbodohkan. Jadi inilah sedikit perkongsian aku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Hantar ke mak, ampak, antuk, ang. Assalamualaikum.